Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan seperti biasalah kepada anda secara live dan eksklusif di Bernama TV. Dan kita masih lagi bermain tentang isu-isu politik sesuai dengan perkembangan semasa. Dan topik yang kita pilih hari ini ialah perubahan lanskap politik negara, langkah seterusnya. Dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya untuk bercakap tentang isu ini. Kita ingin mengucapkan selamat datang buat pertama kalinya kepada yang berbahagia Dr. Muhammad Nazri Muhammad Noor, iaitu pensyarah kanan program Sains Politik di UKM. Jadi doktor, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih. Ini pertama kali dok ya? Ya, di sini. Thank you. Ini. Terima kasih banyak-banyak. Yep. Dan kita juga ingin mengucapkan selamat datang semula untuk kesekian kalinya sebenarnya kepada yang berbahagia Profesor Madya, Dr. Madeline Burma, iaitu seorang penganalisis ekonomi. Jadi doktor, apa khabar? Apa baik, cuma hujan tadi lebat kat luar. Satu soalan daripada saya. TV mana lagi yang belum muncul sebenarnya? Tak ada nak bergurau. Ya. Okey, kepada anda yang mungkin ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini, jangan lupa dua talian telah pun kami sediakan kepada anda. Jadi kita harap akan ada soalan-soalan yang intelektual sikit lah daripada anda. Jadi jangan lupa 0320594612 dan juga 0320594613. Baiklah, rata-rata abang kali Dr. Mat Nazri, kita tak nak go into detail apa yang telah pun berlaku. Rakyat Malaysia pun sudah tahu ada perubahan dari segi kepimpinan negara sekarang ini. Dan pelantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri sudah pun disahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuan Agong. Apakah doktor melihat bahawa pelantikan Tan Sri Muhyiddin ini sekurang-kurangnya telah pun memberi satu nafas baru ataupun meredakan situasi politik semasa? Ya, tentu sekali. Saya ingat sejak Tan Sri Muhyiddin dilantik pada 2 hari lepas pada hari Ahad kan. Sekurang-kurangnya dah ada gencatan senjata lah kan. Di peringkat sebab masing-masing dua-dua pihak yang ada pada hari ini menghormati keputusan kan, dan juga titah yang di-Pertuan Agong kan. Tapi kita tak rasa perkara ni akan ambil masa yang lama kan. Masing-masing menunggu bila Parlimen akan bersidang kan. Ikutkan tadi asal pada 9 hari bulan 3 kan. Tapi mungkin akan dipanjangkan untuk memberikan sedikit ruang kepada Tan Sri Muhyiddin untuk membina kabinet dan sebagainya. Jadi kita mungkin jangka ditolak mungkin kepada hujung bulan ataupun mungkin bulan 4. Sebab tempohnya tak boleh jauh 6 bulan daripada penggal yang sidang yang sebelum, iaitu yang diadakan pada bulan 10. Jadi nak tak nak mungkin hujung bulan ataupun awal bulan 4 kan akan diadakan. So kita akan tengok mungkin episod 2 kan. Perebutan kuasa ataupun tahta tanpa tengkolok mungkin di Malaysia. Ya. Okey, kalau kita dengar ucapan daripada Tan Sri, ucapan sulung lah Tan Sri Muhyiddin, Dr. Madeline, rayuan kepada rakyat Malaysia, ini pun sesuatu yang cukup penting sebenarnya. Dan macam kata Dr. Nazri tadilah, kita ingin melihat ataupun menunggu sebenarnya pelantikan barisan kabinet itu sendiri, kerana itu juga sudah pasti akan menimbulkan pelbagai pandangan dan juga pendapat daripada jangkaan Madeline sendirilah, bentuk kabinet yang akan dibentuk nanti oleh Tan Sri Muhyiddin. Okey, terima kasih ya. Semalam saya sempat mendengar ucapan tu secara live. Saya tengok dekat TV lah, walaupun saya tak pasti sama ada live tu tidak, tapi saya melihat dan mendengar ya. Ketika Tan Sri Muhyiddin memberi ucapannya, saya lebih nak menangkap cerita-cerita ekonominya dulu. Okey, dan kita dengar ada dua bahagian dalam ucapannya semalam yang saya dengar. Satu ialah untuk memberi penjelasan tentang isu pengkhianatan. Saya pun tak tahu isu itu, memang orang politik yang terbaik membicarakan tu. Tapi saya lebih nak mendengar apa yang dibicarakan yang kedua, yang digariskan oleh Tan Sri berkaitan dengan apa yang ingin dicapainya, benda ataupun perkara-perkara yang ingin yang ditekankan. Kita mendengar tentang isu pendidikan yang ditekankan sebab dia kata sangat dekat dengan hati dia. Dia sebut berapa tahun dia menjadi Menteri Pendidikan. Memang betul pun kalau kita tengok blueprint education blueprint, memang Tan Sri Muhyiddin lah orang yang di belakang ataupun orang yang betul-betul memikirkan perlu yang ada blueprint itu. And then kita juga mendengar tentang isu kesihatan dan juga kos hidup dan sebagainya. Jadi bila saya mendengar perkara-perkara ini, memang perkara yang pertama ialah politik. So perlu ada apa kata orang,
di mana kita telah mendengar tentang kemelut politik ini. Jadi saya rasa dengan pelantikan Tan Sri nanti, dia perlu akan memilih kabinet yang mana akan menggambarkan keinginan beliau tu untuk melihat perpaduan yang ada dari segi politik. Saya bukan orang politik, tapi itu yang saya bayangkan. So the first people jadi dia akan mempelbagaikan dari segi mungkin dari segi of course political parties. Kedua, saya membayangkan dari segi negeri. Dan wilayah. Saya membayangkan dan saya mengharap Tan Sri Mahyudin akan melantik lebih ramai. Satu ialah daripada Sabah dan Sarawak dan juga wanita. Sebab saya rasa benda ini perkara ini dan juga masyarakat orang asal, orang asli. Kita telah melihat dalam kabinet yang lepas kita itu yang kita sangat harapkan. Jadi kabinet itu saya rasa membayangkan perpaduan. Yang kedua ialah kabinet itu perlu memberi gambaran dan meyakinkan pasaran orang yang dipilih itu adalah yang berintegriti, mereka yang tahu apa yang berlaku di akar umbi. Okey. Dan yang ketiga ialah bagi saya mereka itu yang boleh diterima rakyat, yang saya rasa tidak banyaklah yang tidak banyak apa kata orang yang banyak kita dengarlah sejak kebelakangan ini banyak court cases dan sebagainya. Jadi saya melihat satu ialah yang perpaduan tadi, nombor dua ialah mengambil kira kepentingan negara pada ketika ini, memulihkan ekonomi bagi saya. Okey, menarik apa yang Dr. Madeline sebut. Itu juga sebenarnya harapan rakyat Malaysia. Tapi Dr. Nazri, bila kita bercakap tentang perpaduan, kita bercakap tentang wujudnya perikatan nasional itu sendiri, ianya adalah hasil daripada kombinasi beberapa parti politik. Dan bila pembentukan parlimen itu ataupun kabinet itu ingin dilakukan, sudah pastilah Tan Sri Muhyiddin akan menghadapi tekanan juga daripada parti-parti politik yang berada dalam perikatan nasional itu sendiri. Dan apakah ini juga mungkin akan memberi impak juga kepada penubuhan kabinet Tan Sri Muhyiddin Yassin nanti? Tentu sekali saya ingat akan Tan Sri Muhyiddin akan cuba mencari fine tune ataupun fine balance, kan, imbangan yang baik di antara kepentingan yang berbeza, kan. Tentu sekali dalam sebuah parti perikatan membentuk sebuah kerajaan, masing-masing parti akan cuba mendesak PM untuk menempatkan pemimpin mereka di jawatan-jawatan yang tertentu, jumlahnya berapa banyak, dan kita pun dengar ada satu dua parti telah meminta untuk dapatkan jawatan sebagai TPM dan sebagainya, kan. Jadi itulah bagi saya, kita boleh bincang tentang ideal, betul kata Prof Madeline, tentang perpaduan, melibatkan wilayah yang pelbagai dan sebagainya, kan. Tapi dia politik juga memainkan peranan, kan, termasuk parti yang pelbagai tadi kena reflect kepada kekuatan yang ada pada Perikatan Nasional pada hari ini, melibatkan Bersatu, Mufakat Nasional, PAS dan juga BN, GPS dan juga UMNO di Sabah, kan. Kemudian tambahan kepada perpaduan tadi daripada sudut Malaysia yang pelbagai kaum dan juga sangat majmuk. Sebenarnya kita majmuk ni bukan daripada segi kaum, agama dan sebagainya, juga daripada segi bandar luar bandar, generasi sebenarnya, kan. Kalau kita tengok contohnya zaman Pakatan Harapan, ada juga satu dua pemimpin muda, kan, dan kita melihat prestasi mereka juga agak baik, kan, sebab ada imbangan di antara yang ada pengalaman seperti Tun Mahathir sebelum ini, kan, antara PM yang paling lama sebenarnya dan juga menteri yang paling muda Syed Saddiq, kan. Jadi kita tengok fine balance juga dalam pentadbiran Pakatan Harapan sebelum ni, dan saya harapkan juga Perikatan Nasional juga boleh mengambil perkara yang sama, kan, dengan mencari imbangan yang baiklah antara generasi wanita, Sabah Sarawak, orang asal, juga reflect kepada kepentingan parti. Dan tentu sekali sebagaimana kata Prof juga tadi, banyak talking point yang Prof dah ambil daripada saya. Termasuk integriti, bersih, kan, boleh diterima rakyat, tu perkara yang baik. Dan juga sebenarnya kalau kita tengok mungkin talent ataupun wibawa yang ada dalam parlimen tu kurang, kan, sebab banyak juga ada kes sana sini. So sebenarnya kita boleh buat appointment melalui lantikan daripada Dewan Negara, kan. Senator kita cari teknokrat, kan. Contohnya Wahid Omar, kan, bekas Maybank punya Maybank punya chairman. Mungkin juga adik Datuk Seri Najib Razak
Nazir Razak kan, pengurusi CIMB kan. Cara yang baik sebab kita nak tambahkan kualiti dalam pentadbiran kan, yang mereka yang tak ada isu sangat sebenarnya kan. Dan juga kalau yang muda tu mungkin kita boleh ambil ahli parlimen kali pertama ni. Kan contoh kalau macam dalam UMNO mungkin YB Sahar Ahmad daripada Kuantan, paya besar kalau tak silap saya kan. Ini yang baru, first timer kan. Kalau daripada PAS pun mungkin ada beberapa yang baru, contohnya Fadli daripada Pasir Mas kalau tak silap saya kan. Antara perkara yang boleh calon-calon yang boleh dipertimbangkan untuk kita adakan satu kabinet yang balance, yang merefleksi Malaysia yang begitu majmuk ini, yang begitu rencam daripada pelbagai sudut. Okey. Cuba kita dengar komen dari dua pemanggil kita yang ada di talian sekarang ini. Kita ambil dulu Ridwan dari Pulau Pinang. Silakan Ridwan. Assalamualaikum Tuan Moderator dan ahli panel. Okey, saya ingin bagi pandangan produk Pakatan Nasional lebih baik daripada PA kan. Saya minta dari sudut ekonomi Okey, terutama BRIM saya minta ditingkatkan Kemudian pengangguran di kalangan belia. Minta PA Pakatan Nasional dapat mengatasi dalam hal ini. Kemudian pada segi kos sara hidup rakyat yang tinggi. Okey, kita dapat cegahkan. Okey, penempatan gaji minimum sektor swasta dan awam dikaji supaya selari dengan ekonomi semasa. Kemudian dari segi politik, okey, kita buat pendidikan politik di sekolah rendah, menengah dan universiti. Kemudian ideologi demokrasi diterapkan di kalangan rakyat Malaysia. Kemudian dari sudut sosial, cegah gejala ekstrim misma. Kemudian sudut perpaduan negara. Supaya tak ada polarisasi kaum, ada fahaman politik songsang di dalam negara. Sekian, terima kasih Wasam. Minta pandangan pada ahli panel dalam hal ini. Baik, terima kasih Ridwan dari Pulau Pinang. Banyak sungguh yang dibagi minta. Okey, kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian. Encik Abdullah Osman, Seremban, Negeri Sembilan. Assalamualaikum Encik Abdullah. Waalaikumsalam Encik Sarkawi dan juga ahli panel. Saya nak sentuh sikit tentang ucapan Tan Sri Muhyiddin Yassin tentang hendak benteras rasuah habis-habisan. Soalan saya, bagaimana beliau untuk melantik menteri kabinet yang benar-benar bersih dan berakhlak mulia? Kerana akhbar luar negara ada memberikan komen negatif kerana kerajaan baru ini masih memilih parti yang terpalit dengan rasuah untuk memerintah. Apa komen ahli panel? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan. Jadi banyak persoalan menarik sebenarnya dibangkitkan oleh pemanggil-pemanggil kita, tapi apapun kita akan setiasalah berehat dulu buat seketika dan anda jangan ke mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami live dan eksklusif ruang bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Kita jumpa lagi. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang perubahan lanskap politik negara, langkah seterusnya. Sebelum kita menjawab persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh dua pemanggil kita setakat ini, dan banyak juga persoalan yang dibangkitkan itu telah pun kita sentuh sebenarnya, tetapi mungkin ada lagi perkara-perkara yang akan kita sentuh nanti. Tapi terlebih dahulu saya nak dapatkan pandangan daripada Dr. Madeline lah. Ini pun sesuatu yang menarik jugalah, yang perlu diberi perhatian yang serius oleh Tan Sri Muhyiddin dan juga pemerhati politik, iaitu tentang situasi di Sarawak dan juga Sabah, impak dan juga penerimaan mereka dengan pelantikan Tan Sri Muhyiddin ini. Apa harapan rakyat Sarawak dan juga Sabah terutamanya? Okey, saya tidak boleh mewakili parti politik, tapi saya sebagai seorang individu yang dikatakan middle class, pertengahan, dari latar belakang saya memang dulu asal dari saya tidak pernah duduk di rumah panjang, tapi saya melakukan banyak kajian. Jadi apa yang boleh saya garapkan dalam permintaan yang boleh saya nak katakan di sini, pertama dari segi negeri itu dulu, Sabah Sarawak itu pastinya MA 63 akan terus dibicarakan, okey. Sebab kalau kita dengar tawar menawar
menawarnya waktu inilah ramai bila saya tengok WhatsApp rakan-rakan saya, orang Iban ni dia kuat berpolitik macam saya juga. Dia kadang-kadang lebih hebat daripada penganalisis politik. So antara perkara-perkara yang disebut memang of course tawar-menawar berkaitan dengan 20 poin bagi rakan kita di Sabah dan juga 18 untuk Sarawak. Dan juga yang penting juga ialah kedudukan bagaimana parti seperti GPS. Okey. Ramai yang sedang melihat dan menunggu apakah tindakan yang akan dilakukan oleh kerajaan negeri Sarawak, sebab kami election tak lama lagi dalam kalau tak silap tahun ni lah, dan ataupun next year pun saya pun tak pasti. Dan ada yang berkata ini masalah orang Melaya ni. Okey. Biar mereka uruskan, because benda ni berlaku begitu pantas sekali. So jangan Sabah mungkin saya tak berani nak cakap, tapi kami di Sarawak saya sangat mengharapkan supaya kami tidak terpalit dalam cerita, sebab di Semenanjung ni elemen etnik tu sangat kuat. Sebab kalau kita tengok parti yang disebut tadi itu etnik. Yang kedua ialah yang berlandaskan agama. Kami di Sarawak ni selalu allergic lah benda-benda begini, sebab kami merasakan ada orang yang berkata sepatutnya Semenanjung ni kita belajar daripada Sabah dengan Sarawak untuk menghasilkan ataupun membangunkan sebuah negara Malaysia baru yang mana betul-betul menggambarkan kemajmukan yang disebut tadi. Tapi saya rasa ini masih lagi jauh dengan kalau sebab kita tak tengok lagi apa kata kabinet yang baru. Tapi kami di Sabah khususnya di Sarawak memang saya melihat isu ekonomi akan menjadi satu isu yang besar ya. Ekonomi dari segi taxation, cukai, dan juga dari segi penguasaan atau kawalan dan terhadap sumber-sumber asli di Sarawak. Dan juga suara-suara dari Sarawak. Dan juga saya membayangkan, saya menengok WhatsApp ramai nak minta ni kedudukan menteri atau timbalan menteri. So dia nak lebih banyak lagi lah daripada satu isu juga sebelum saya dapatkan pandangan Dr. Nazri. Kita bagi yang Sabah tu dekat Dr. Nazri. Walaupun dia bukan orang Sabah. Tapi sentimen ini rakyat Sarawak sendirilah. Kalau kita lihat daripada PRU yang lalu, pilihan raya yang berlaku, seolah-olah sentimen masyarakat Sarawak terutamanya di kawasan-kawasan bandar begitu kuat menyokong DAP. Jadi apakah dengan kewujudan perikatan nasional ini mungkin memberikan impak juga sebenarnya kepada semangat dan juga pendekatan yang akan dilakukan nanti? Memang kalau saya baca lah, sebab ada 3 kalau kita tengok daripada PKR, dan ini memang orang kuat PKR Baru Bian, Ali Bijua kalau tak silap saya. Jadi bila mereka keluar, jadi mereka ini seolah-olah memberi gambaran bahawa sokongan orang Dayak ini sebenarnya banyak mengikut mereka ni. DAP memang kuat di bandar-bandar. Dan ini juga satu bagi saya memang I think di mana-mana di Malaysia pun DAP itu memang kuat di kawasan-kawasan bandar. Sebab di sinilah letaknya mereka yang berpendidikan, dan mereka tidak lagi mungkin bagi saya bukan orang politik, mungkin isu etnik itu tidak menjadi begitu diutamakan. Tapi di luar bandar hakikatnya pembangunan masih diperlukan. Jadi mereka hendakkan kerajaan yang masih lagi dan sudi dan sanggup memberi perhatian yang khusus kepada kaum Bumi Putra, khususnya kaum Bumi Putra yang di pedalaman khususnya. Sebab kami di Sarawak dan Sabah khususnya, kami bukan hanya 3, kami ada bandaraya, bandar, luar bandar dan pedalaman. Jadi dia tidak boleh dihomogenkan. Tidak homogeneous dari segi pendekatannya. Jadi bagi saya luar bandar dan pedalaman ini saya rasa peranan pemerintah sangat penting. Dia tidak kisah siapa yang memerintah. Dia tidak ada isu berkaitan dengan sama ada pembelotan, sama ada pengkhianatan, dia sama ada cukup 200 ataupun 114 untuk satu parti, dan 114 tu rupanya siapa? 222. Matematik Malaysia hebat. So jadi bagi di penanaman, isu itu ialah bread and butter, ataupun dalam bahasa kita maknanya benda yang paling asas, keperluan asas, pendidikan, kesihatan, seperti yang Tan Sri Mahyudin sebutkan. Tapi di bandar dan juga di bandaraya isu lain. They are talking about kedudukan ekonomi sekarang macam mana, percaturan politik tu di mana suara mereka yang
middle class dan upper class. Benda ni, dan saya rasa tidak mudah untuk Tan Sri Mahyudin sebab dia juga mewarisi ekonomi yang dalam keadaan semasa Pakatan Harapan dulu sudah, walaupun ada usaha ke arah untuk membangunkan ekonomi, tapi kita lihat dalam masa setahun itu agak sukar juga kita melihat nilai saham jatuh dan sebagainya. Okey, cuba kita lihat di Sabah sekarang ni Dr. Nazri ini pun sesuatu yang menariklah. Sebelum ini ketika Pakatan Harapan memegang pentadbiran negara, kita tahu parti Warisan Sabah dianggap sebagai PH friendly dan mereka sendiri pun tidak memberi sokongan kepada Perikatan Nasional ini. Tetapi apakah anda melihat bahawa perkara ini mungkin akan berubah agaknya lah dari segi sokongan dan sebagainya, seperti apa yang Dr. Madilin sebut, kerana mereka juga inginkan sesuatu daripada kerajaan baru sebenarnya. Ya, saya ingat bukan sekadar menginginkan suatu sumber dan sebagainya, mungkin tempat di persekutuan dan sebagainya, tapi juga survival party juga, kan, sebab bila berhadapan dengan dengan Perikatan Nasional, kan, dengan kerajaan persekutuan, tentu sekali kerajaan negeri akan mengalami kekurangan ataupun kelemahan daripada pelbagai sudut. Kita boleh lihat contohnya, kan, kita tahu kuasa untuk memperuntukkan kewangan kepada negeri contohnya dipegang oleh kerajaan persekutuan melalui Menteri Kewangan dan sebagainya, kan. Jadi mungkin boleh membawa kepada diskriminasi dan sebagainya, dan ini juga meresahkan pentadbiran negeri satu, dan juga sekaligus dalam persaingan pilihan raya yang akan datang juga boleh menggugat mereka. Jadi survival party, survival pemimpin sangat penting juga, kan. Jadi masalah 4 parti ni bukan masalah di Semenanjung Malaysia ataupun Malaya saja, kan, tapi juga di Sabah dan juga Sarawak, kan. Dan kita lebih kerap melihat di belah Borneo ni, kan, Sabah dan Sarawak ni yang lebih biasa lumrah lompat parti ni, kan. Terutamanya cuba untuk menjajarkan diri dan juga parti bersama-sama dengan penguasa di persekutuan, sebab banyak kekurangan yang boleh didapati dengan berada di pihak berbangkang, kan. Tapi perkara ni masih lagi baru, sangat-sangat baru, sebab kita jangkakan akan ada ujian undi akan dibuat dalam sidang parlimen yang akan datang, kan. Jadi ada mungkin tunggu dan lihat dan sebagainya, kan. Cuba bertahan, tapi bergantung juga dengan kekuatan dan juga kemahiran yang ada, strategi politik yang ada pada Tan Sri Muhyiddin dalam menarik sokongan yang lebih kuat, khasnya pihak yang masih lagi belum menyokong beliau lah, kan, sebelum diuji nanti pengaruh beliau dalam parlimen pada sidang yang akan datang. Tapi dalam hati kecil dan juga your own personal observation Dr. Nazri, apakah anda merasakan bahawa sekiranya lah persidangan Dewan Rakyat itu berlangsung seperti apa yang ditetapkan pada tarikh yang ditetapkan 9 hari bulan, apakah akan ada usul undi tidak percaya terhadap Perikatan Nasional? Saya ingat itu antara agenda pihak berbangkang pada hari ini untuk menguji sejauh mana majoriti yang ada pada Tan Sri Muhyiddin, kan. Sebab sekarang ni yang tahu hanyalah pihak istana, kan, tapi tidak diwawalkan kepada ramai. Malah Tun Mahathir pada malam Sabtu mengatakan beliau ada 114. Pihak kerajaan pun didakwa ada 114 sebagaimana kata Prof. Mendelin tadi, kan. Tapi itulah jumlahnya bila campur tak kena, kan. Jadi kita rasa begitu, tapi kita kena faham juga praktis di parlimen, di Dewan Undangan Negeri, kan. Terpulang juga kepada kuasa speaker sama dia nak benarkan usul tu dibawa ke tidak, kan. Jadi dengan speaker yang ada pada hari ini, saya fikir hal itu akan dibenarkan. Melainkan kalau ada rekayasa untuk menukar speaker dan sekaligus menghalang kepada proses itu, kan. Tapi saya harapkan kajian terbuka, sebab masih lagi ada masa. Saya fikir lebih kurang dalam 3-4 minggu kepada kerajaan semasa untuk memperkukuhkan sokongan dan sebagainya, dan pada akhirnya berserah kepada parlimen, sebab kita adalah sebuah negara demokrasi berparlimen, kan, dan kita kena pulang balik kepada rakyat, wakil rakyat untuk membuat keputusan. Kalau kita ada majoriti, apa salahnya, kan, untuk dibuktikan dan sekaligus memperlihatkan kerajaan ni ikut pintu depan ke pintu belakang ke, tapi sebenarnya ada legitimasi, ada moral legitimasi daripada wakil-wakil rakyat yang mewakili 32 juta masyarakat Malaysia pada hari ini. So bagi saya, satu hal yang perlu sebenarnya dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin bagi menunjukkan bahawa kerajaan yang beliau ada ni lebih
absah sebenarnya kan dengan pengesahan daripada parlimen sendiri. Ya. Okey, kembali persoalan yang dibangkitkan oleh Ridwan tadi, Marilyn ya. Soal-soal seperti ialah isu-isu yang dekat dengan rakyat, beri kos sara hidup, peluang pekerjaan dan sebagainya lah. Dan ini isu-isu yang dimainkan dengan begitu meluas sekali di zaman pemerintahan PH lah, dan dikatakan bahawa PH gagal untuk memenuhi segala janji-janji seperti apa yang tercatat dalam manifesto dalam PRU yang lalu. Jadi apakah ini juga merupakan satu cabaran yang cukup hebat sebenarnya kepada Tan Sri Muhyiddin dan the new cabinet nanti dalam usaha untuk ataupun memberi keselesaan kepada rakyat. Kalau sebelum ini mereka meletakkan harapan yang tinggi kepada Pakatan Harapan, jadi jelas bahawa harapan itu tinggal harapan. Betul ya. Ini menarik kalau kita nak menganalisis ekonomi, saya sering sebut ini walaupun dalam kuliah saya kata seorang pemimpin itu terpaksa berhadapan dengan 3 peringkat ya. Yang satu ialah di peringkat antarabangsa. Okey. Antarabangsa tu yang memang antarabangsa lah. Yang kedua ialah di peringkat nasional, iaitu dia sebagai Perdana Menteri Malaysia, jadi mengurus ekonomi Malaysia. Dan yang ketiga ialah di peringkat yang paling akar umbi sekali. Now, di ketiga-tiga peringkat itu di sini memerlukan kemahiran. Maknanya bukan saja Tan Sri Muhyiddin tetapi Menteri Ekonomi dan juga Menteri Keuangan, di mana itu pasaran memang itulah yang ditumpukan. Okey, kalau kita lihat di dalam zaman Pakatan Harapan, apabila Menteri Keuangan ketika itu pada hari pertama dia clock in, dia membawa 2 ahli ekonomi yang kami semua kata, oops, seorang daripada Oxford dan seorang daripada Cambridge. Di situ menggambarkan bahawa kerajaan ketika itu ingin memberi keyakinan kepada rakyat. Rakyat mungkin tak apa-apa kisahlah Oxford ke Cambridge, UKM ke, saya daripada UKM, sangat penting itu. So, tetapi bagi pasaran, ini memberi gambaran bahawa the government is very, very serious. Jadi maknanya perhitungan yang perlu diberi perhatian oleh Tan Sri bagi saya lah, satu ialah Menteri Keuangan dia. Yang kedua, of course, Menteri Ekonomi, Pendidikan. Dan jangan lupa perpaduan itu sangat penting sekarang. Selama ini perpaduan itu hanya dilihat sebagai it's kind of kalau ada pun tak apa, tak ada pun tak apa ya. Tapi kali ini saya rasa penting bukan perpaduan hanya antar kaum buat jamuan hari raya, buat Christmas, buat hari gawai, melawat turis yang datang. Perpaduan yang betul-betul dari segi bidang kita, ideologi, kebersamaan kita sebagai sebuah negara. Contoh, saya sangat suka lagu Warisan. Saya penyambung warisan. Isu berkaitan dengan negara bangsa. Baru sekarang kita sedar betapa pentingnya institusi diraja. Bukan baru sekarang sedar. Selama ini dalam nota kuliah saja. Tentang dalam perlembagaan kita tak tahu tapi sekarang bukan main-main. Dah jadi expert perlembagaan juga. Okay. Jadi bagi saya dari segi ekonomi di peringkat antarabangsa itu mungkin sukar sedikit bagi Tan Sri Muhyiddin sebab itu kadang-kadang di luar keupayaan kita. Perdagangan kita boleh kawal. Pelaburan ini bergantung pada persepsi pelabur. Itulah pelabur tadi bergantung juga kepada rating agency. Satu rating agensi penarafan antarabangsa, Fish rating, kalau dulu dia meletakkan A minus dan sebagainya. So kita wait and see. And then of course institusi antarabangsa yang akan memberi gambaran tentang persepsi. Jadi sekarang bagaimana nak manage perception? Di luar sana negara Malaysia dilihat sebagai negara yang penuh hutang, 1 trilion. Okey, kedua corruption disebabkan oleh isu 1MDB. Ketiga ialah apa yang berlaku sekarang juga dikatakan kita di negara yang korup. Jadi Tan Sri Muhyiddin perlu menguruskan itu untuk mencorak kesan ekonominya. Bukan hanya untuk ekonomi saja. Okay. So itu di peringkat antarabangsa. Trade balance, fiscal policy kita juga supaya dapat tak membantu, memacu pertumbuhan ekonomi kita supaya sustainable. Bukan hari ini aja naik, melonjak, tiba-tiba besok berudum. Okay. Yang kedua ialah di peringkat national. Yang itu memang itu bagi saya sangat-sangat penting sebab di situlah keupayaan kementerian Perdana Menteri, kedua Menteri Keuangan dan juga Menteri Ekonomi, especially Menteri Ekonomi. Bagaimana dia mengatur dasar
kita baru lepas mendengar rancangan ekonomi, package rancangan ini. Saya kalau ditanya, bagi saya kita perlu lebih daripada 20 bilion. Itu saya lah bagi saya. Tapi saya senang aja bercakap. Saya bukan menteri. Tapi kalau bagi saya kita memerlukan lebih, sebab bagi saya banyak lagi aspek-aspek yang tidak disentuh tentang pengangguran. Tadi ditanya soalan itu. Memang isu pengangguran, pemilikan rumah dan kos sara hidup itu macam seolah-olah jadi klise. Dan saya nak tambah juga, Tan Sri Mahyudin dengan jelas malam berkata, kalau dia tak sebut tu memang saya frust lah, tentang kemakmuran bersama. Rupanya dia sebut. Maknanya walaupun perbezaan politik dengan pandangan dengan Tun Mahathir, sebab itu dibuat di zaman Tun Mahathir, kita mendengar Tan Sri Mahyudin meneruskan agenda kemakmuran bersama. Dan di peringkat bawah yang terakhir sekali ialah di peringkat negeri. Bagaimana negeri? Itu Sabah, Sarawak, Perlis, macam mana nak meningkatkan hasil bagi negeri seperti Kelantan. Bagaimana mengimbangkan ketaksamaan dari segi bandar luar bandar, antara wilayah dan sebagainya. Bagi saya itulah dia. Okey, cuba kita dengar komen daripada orang Sabah yang ada di talian sekarang ini. Tuan Hamzah dari Sabah sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum, Cik. Assalamualaikum, Cik Sarkawi. Ya, saya. Terima kasih banyak atas peluang yang diberikan kepada saya. Saya nak minta komen daripada dua orang tokoh kita, tokoh panel kita pada malam ni. Ya. Saya tak nak sebutlah soal pelantikan Perdana Menteri yang baru ni. Cuma saya nak bagi tahu di sini, dan saya minta pandangan daripada dua panelis kita malam ni. Politik kita ni, walaupun kita bangga dengan mengambil politik yang berpaksikan kepada Westminster tu, politik berpaksikan kepada England yang pernah menjajah kita tu. Tapi politik kita ni telah jatuh ke peringkat yang uncivilized, tidak bertemandu. Di barat ni, Prime Minister dia boleh resign senang-senang dia resign. Theresa May dia resign bila Brexit deal dia ditolak oleh MP dia. Within her own party, dia boleh resign. Begitu juga dengan David Cameron. Mereka resign ni sebab mereka merasakan bahawa mereka sudah gagal untuk membawa negara mereka moving forward. Dan mereka tidak takut resign sebab mereka tidak ada skandal nak disembunyikan. Di negara kita ni, dengan yang jadi heboh ni, transitional period from one minister to another prime minister ni, sebab ada sesuatu yang mereka nak sembunyikan. Takut ni kalau ni ambil alih, dia akan bongkar kes-kes dia yang lama. Ini berlaku sekali di negara kita. Ketidakadanya akhlak dan karakter yang baik. Jadi kalau kita dah naik sebagai Prime Minister, dengan satu bentuk cara yang tidak bertemadun, macam mana kita nak bawa negara kita ke depan? Orang asyik pertikai karakter kita, akhlak kita, moral kita. Waktu kita bermusuhan dengan parti lain, kita tuduh pelbagai. Bila kita nak berbaik dengan parti yang kita pernah tuduh ni, kita gunakan pula istilah lain. Itu orang kata sebagai sesumpah. Jadi, saya rasa ini kena hentikan. Sepatutnya Anwar Ibrahim yang berhak, ya walaupun sebanyak tidak setuju, tapi sebagaimana janji Mahathir untuk memberikan jawatan itu, maka kita kena pegang kepada jawatan. Baru ada politik integriti, politik credibility, dan rakyat boleh bangga dengan sikap pemimpin yang berpegang pada janji. Sekarang apa ada jadi? Dulu kata PAS macam ni, ulama macam ni. Sekarang berbalik ini puji pula. Yang dulu ni mana pergi pula. Dulu jadi orang main, ini orang viralkan dalam FB, orang ketawa. Maknanya ini ethics Prime Minister ya yang naik melalui jalan yang tidak demokratik. Jadi itulah saya kira we have to put a stop to this lah. Kita kena tiru cara barat. Ya orang-orang Kristian lah. Lebih berakhlak daripada orang-orang di Malaysia ni dalam berpolitik. Sekian pandangan saya, mudah-mudahan ada balasan. Okey, terima kasih banyak-banyak Tuan Haji Hamzah dari Sabah. Jadi satu pandangan, satu observation yang cukup ikhlas sebenarnya dilontarkan oleh Tuan Haji Hamzah, dan insya-Allah nanti kita cuba dapatkan komen daripada Dr. Nazri berkaitan dengan apa yang disebut.
walaupun mungkin agak pedih, tetapi itulah sesuatu yang harus kita terima. Jadi kita rehat dulu buat seketika. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami live dan eksklusif ruang bicara yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas rehat buat seketika. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kerana anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini dan kita masih lagi bercakap tentang tajuk ataupun topik perubahan lanskap politik negara, langkah seterusnya, dan kita masih lagi bersama dengan dua tetamu yang menemani saya di studio ruang bicara ini, iaitu Dr. Muhammad Nazri Muhammad Noor, merupakan pensyarah kanan di program Sains Politik UKM, dan kita juga masih lagi bersama dengan sahabat kita Profesor Madya Dr. Madeline Bermia, itu penganalisis ekonomi yang tidak asing lagi. Tadi persoalan yang saya kira walaupun merupakan personal observation tetapi sesuatu yang mungkin juga boleh kita beri perhatian, iaitu Tuan Haji Hamzah dari Sabah. Jadi mungkin Dr. Nazri ingin menjawab persoalan yang dibangkitkan. Ya, integriti adalah persoalan yang besar kan. Tapi bagi ahli politik, mereka berdepan dengan hal yang normatif dan juga hal yang pragmatik dalam masa yang sama kan. Malah antara buku penting dalam sains politik ni adalah buku The Prince kan, putera daripada Machiavelli kan, yang mengajar tentang bagaimana memimpin dengan cara yang berkesan, bagaimana mendapatkan sokongan dan sebagainya kan, berbanding memimpin dengan cara yang ideal, yang normatif dan sebagainya. Dan yang kedua pula, kita boleh lihat daripada sudut bagaimana dalam konteks Malaysia kan, kita ada dua hal yang sangat penting. Pertama, bagaimana politik itu dikuasai oleh golongan elit berbanding dengan golongan bawah. Golongan bawah banyak yang bersifat bergantung begitu banyak kepada orang atasan kan. Mereka tidak diperkasakan, tidak dilibatkan dalam proses pembuatan keputusan dan sebagainya. Jadi menyebabkan rasa powerless ataupun kebergantungan yang sangat tinggi dengan elit politik. Malah pada baru-baru ini peralihan kuasa kan, seminggu kita krisis kan. Melibatkan 222 elit tadi ni kan, yang orang ramai ni mungkin makan popcorn, makan super ring kan, melihat kan. Kalau mungkin di setengah negara lain mungkin akan ada demonstrasi, mungkin akan ada tekanan NGO ni kan. Kita di bawah tenang kan. Mungkin satu daripada budayanya, yang kedua mungkin keliru dengan apa yang berlaku, dan nombor tiga mungkin kita menyerahkan hal politik ni kepada orang atasan kan. Jadi menyebabkan daripada sudut tekanan, desakan, semakan daripada bawah ke atas itu juga kurang. Dan yang ketiga, kita boleh lihat juga daripada sudut bagaimana kedudukan politik itu membawa kepada sumber-sumber yang lain, kekayaan, kemewahan, kemasyhuran kan. Jadi sebab itu dibaratkan sebagaimana kata Cik Hamzah tadi kan, hal itu sangat disekat, disemak oleh sistem dan sebagainya, menyebabkan sukar untuk pemimpin barat ataupun negara maju barat yang begitu kehadapan untuk menggunakan kedudukan politik untuk tujuan-tujuan yang lain kan. Menyebabkan rasa personalization tu terhadap kedudukan tu mungkin kurang berbanding dengan kita. Kalau hilanglah jawatan ni, maka mungkin difikirkan habislah masa depan, keluarga, anak cucu, punca pendapatan. Begitu personalize. Malah kita boleh lihat pecahan-pecahan parti yang ada dalam parti, sebuah parti besar dalam Pakatan Harapan. Dalam Pakatan Harapan itu sendiri, mereka meletakkan masa depan mereka kan, dengan kedudukan mereka di dalam kabinet dan juga di dalam parti itu sendiri kan. Dan ini menyebabkan parti utama di dalam Pakatan Harapan itu berpecah, dan sekaligus juga membawa kepada pecahan kan. Jadi sebab ada yang kata Pakatan Harapan itu berpecah disebabkan ideologi yang berbeza di antara mungkin DAP dan juga Bersatu kan. Tapi bagi saya yang menggarisbawahi perbezaan yang besar di antara mereka bukan itu. Bagi saya parti politik tak kira atas nama Islam, agama, etnik dan sebagainya, masing-masing bersifat pragmatism. Kita boleh lihat contohnya PAS menentang UMNO untuk 6 dekad kan. PAS juga tidak bersama dengan DAP untuk puluhan dekad, tapi dalam Pakatan Rakyat. Dan selepas PRU 2008 kita boleh lihat PAS bersama pula dengan Barisan Nasional. Jadi kita boleh kata sebenarnya sifat asas parti politik ni adalah bersifat
pragmatism sebenarnya kan. Dan itulah saya fikir daripada faktor personalisasi, dan yang kedua saya fikir tambahannya adalah bagaimana kita boleh memperkukuhkan institusi awam ni sebenarnya kan, di mana ada semakan daripada institusi awam terhadap pemimpin politik kan. Dan saya ingat perkara ni yang ada digerakkan oleh PH tapi tidak begitu mendasar kan. Mereka ada buat contohnya jawatan kuasa pemilihan jawatan utama dalam sektor awam kan, tapi setahu saya tidak pernah diguna pakai, sekaligus melemahkan dan masih lagi Perdana Menteri ada kuasa besar, penting, eksklusif, istimewa untuk melantik jawatan kuasa sektor awam tanpa melalui jawatan kuasa parlimen kan. Ni bagi saya satu kegagalan juga dalam aspek ini. Tapi kalau kita dapat rekayasa institusi awam yang teguh, yang merdeka, independen kan, jadi kita tak kisah pemimpin mana yang keluar masuk pun kita tahu mereka akan lakukan tugas dengan penuh amanah, tanggungjawab, integriti kan. Menjaga kebebasan mereka, menjaga pemisahan mereka dengan badan-badan lain contohnya, dan buat kerja sebagaimana yang sepatutnya mereka buat atas nama ketertinggian perlembagaan. Kita semua sebagai pejabat awam contohnya menjaga integriti perlembagaan tu kan, dan juga maslahat umum masyarakat berbanding dengan tekanan-tekanan politik daripada atas dan sebagainya. Okey, timing itu sesuatu yang cukup penting sebenarnya, Dr. Marilyn ya. Ramai yang melihat bahawa kegagalan kerajaan terdahulu iaitu Pakatan Harapan adalah gagal untuk memenuhi kehendak-kehendak rakyat jelata, terutamanya dari aspek ekonomi. Tetapi macam saya katakanlah, timing itu kadang-kadang memainkan peranan. Kita tahu ekonomi global ketika berlakunya itu pun berada dalam ketidakketentuan yang begitu ketara sekali. Tetapi apakah yang perlu dilihat sekarang oleh Tan Sri Muhyiddin? Belajar daripada apa yang mungkin kesilapan dan juga kesalahan yang dilakukan oleh PH supaya tidak mengulanginya ketika Perikatan Nasional ini mengambil alih. Saya seorang yang sangat optimis. Mungkin dah tua kot. Sangat optimis sebab saya melihat apa yang berlaku apa yang berlaku sekarang bagi saya, ia membuka ruang kepada kita untuk penambahbaikan. It cannot go beyond this. Walaupun ada orang kata kita dah sampai rock bottom. Kalau dari segi ekonomi, kalau you dah merudum sampai ke bawah, yang terbaik naiklah selepas tu. Jadi saya seorang yang optimis sebab saya sangat terpengaruh oleh tulisan oleh macam orang seperti Shoemaker. Dia mengatakan bahawa apa yang berlaku kadang-kadang untuk mencapai tahap yang lebih baik, kita perlu ada pemusnahan dulu. Pemusnahan secara konstruktif. He call it constructive destruction. Jadi sebelum itu baru kita boleh mencapai keseimbangan. Ini orang ekonomi berfikir. You kena bergelut whatever it is, and then after semua dah dibersihkan, apa yang dah berlaku dari segi politiknya, dari segi ekonominya, kita akan mencapai satu tahap yang lebih baik, iaitu belajar daripada lampau dan membangunkan diri kita. Okey, jadi di sini bagi saya peluang untuk Tan Sri Muhyiddin. Okey. Kerajaan yang lepas telah melakukan banyak perkara yang baik. Bukan kita nak mengatakan kita perlu terima. Begitu juga kerajaan yang di bawah pimpinan Barisan Nasional. Kita tidak boleh mencapai status negara sebab kita sekarang kalau tidak dengan apa yang dilakukan oleh kerajaan yang dipimpin oleh Barisan Nasional. Dan kita juga perlu menerima hakikat PH juga banyak melakukan penambahbaikan. Cuma banyak perkara yang masih belum boleh dilakukan lagi. Mereka hanya setahun lebih. Okay? Itu pun dengan, but this is politics. Because at the end of the day, politics, the end justify the means. Okay? Maknanya yang menghalalkan cara. Apa dia kata? Apa macam mana ayat dia? Matlamat menghalalkan cara. Saya belajar itu dalam sejarah Eropah saya. Apabila Bismarck dalam Perang Dunia Kedua, dia mengatakan dalam cerita itu, dia mengatakan the ends justify the mean. Apa cara pun, yang penting saya menang atau whatever. Okey, balik kepada cerita tu tadi. Bagi saya, Tan Sri Muhyiddin perlu memberi keutamaan kepada bagaimana, sebab saya orang ekonomi, saya bagaimana nak memperkukuhkan ekonomi, meyakinkan pelabur, bukan saja pelabur luar tetapi pelabur dalam. Sebab sekarang kita tengok bursa saham, bursa Malaysia memang berhati-hati. Jatuh di bawah 1,500 yang angka yang dikatakan comfortable. Dah ekonomi kita memang dalam keadaan yang kucak-kacir pada sebelum ini. Tetapi yang bagusnya dalam Pakatan Harapan,
institutional reform mereka memang saya sangat puji sebab saya terlibat sebab saya di Suhakam, saya tahu banyak institusi perubahan ataupun reformasi yang ingin mereka bawa dan ini rakyat di bawah tak merasa. Rakyat nak tahu ikan kembung dia harga turun ke tidak. Sedangkan Pakatan Harapan ingin membangunkan satu institusi kerajaan baru yang didasari oleh integriti tadi saya kata. Tapi bila saya lihat Tan Sri Mahyudin, dia kebaikan dia dan dia ada dua-dua pengalaman ini. Jadi ungkapan-ungkapan yang dia keluarkan semalam menunjukkan itu. Dia nak juga pertumbuhan ekonomi, tetapi pada masa yang sama ingat juga tentang apa yang berlaku di peringkat akar umi. Pada masa yang sama dia bercerita juga tentang reform ataupun institutional reform yang Malaysia sangat perlukan. Sebab antarabangsa reformasi dalam institusi ini sangat-sangat penting. Sebab penarafan kita dari segi ekonomi termasuk juga corruption index juga akan ditentukan oleh kekuatan di mana indeks kita. Masa sekarang kalau saya rasa ada penarafan tu memang berat sikitlah. Okey, kita bercakap tentang corruption index. Ini pun penting sebenarnya. Dr. Mat Nazri Kalau kita lihat ialah sokongan rakyat seperti apa yang disebut oleh pemanggil kita tadi. Siapa tadi? Abdullah Osman tadi, Seremban Negeri Sembilan. Dia kita bercakap tentang integriti, bersih dan sebagainya. Tetapi kalaulah ahli-ahli ada mereka yang dilantik sebagai menteri dalam kabinet yang baru ini adalah mereka yang dianggap korup sebelum ini, ada kes mahkamah dan sebagainya. Apakah ini sebenarnya tidak akan memberi keyakinan kepada rakyat? Malah mereka akan melihat ini sebagai ulangan episod-episod yang lalu berlaku dalam drama yang baru. Saya ingat kalau untuk ramai kan, mungkin setengah lain tidak pentingkan kan, mereka lebih pentingkan penambahan beri kan, voucher buku, bantuan kepada nelayan dan sebagainya yang banyak bekukan, dikurangkan, dihapuskan. My Brain contohnya di universiti kan, kalau sebelum tu target zaman BN bawah Datuk Seri Najib mencapai 60,000 graduan PhD kan. My Brain tu sangat membantu pada hari ini. Beberapa Pakatan Harapan dibekukan, kemudian dimasukkan buat sementara dan mungkin ada geran-geran kecil kan. Dan tentu sekali bagi pihak yang lain itu hal ini penting. Tapi bagi ramai saya fikir betul isu integriti, isu legitimasi, kebertanggungjawaban dan sebagainya itu sangat ditekankan kan. Itulah bagi saya Tan Sri Muhyiddin kena tegaslah dalam memilih sebagaimana yang beliau janji kan, beliau akan bawa orang yang berintegriti di dalam kabinet kan. Tentu sekali beliau didesak oleh ketua-ketua parti dalam Perikatan Nasional kan. Di situ saya ingat beliau kena bertegas. Sebab katalah dalam UMNO contohnya kan, kita tahu ada beberapa yang terpalit, tapi daripada seluruh jumlah dalam UMNO pada hari ini lebih kurang dalam 38 oleh Parlimen, saya ingat lebih separuh yang masih bersih, yang masih lagi belum ada apa-apa tuduhan dan sebagainya, dan bagi saya mereka ni boleh diangkat kan. Khasnya mereka yang baru kali pertama kan, masih lagi mungkin belum berdepan dengan dia politik di luar kan. Jadi saya ingat orang ni boleh kita angkat. Sebab saya terus terang walaupun contohlah dalam PH ramai orang menuduh Syed Saddiq terlalu muda kan, mentah dan sebagainya. Tapi bagi saya kan, satu kita perlukan imbangan antara tua dan muda kan, dan pemimpin muda ni adalah satu fenomena dunia pada hari ini. Di barat malah Perdana Menteri umur 30-an pun dah biasa pada hari ini kan. Dan kalau ada pengalaman banyak pun, tapi pengalaman itu pengalaman yang meragu-ragukan, apa guna? Baik bagi yang muda yang masih belum seliwing lagi pemikirannya, yang boleh mencuba-cuba tentang perkara-perkara yang baru kan. Dan saya ingat beliau sendiri banyak buat perkara yang pelbagai kan dalam Kementerian Belia sebelum ni. Dan bagi saya jiwa semangat itu adalah semangat orang muda, dan kenapa tidak kan cari yang muda, tapi juga tentulah perlukan imbangan kan dengan pemimpin senior, dan juga kepakaran daripada luar. Kita angkat sebagai senator kan, macam tadi saya cadangkan mungkin Datuk Nazir Razak kan, yang pernah jaga, Datuk Wahid Omar contohnya kan. Ada ramai lagi yang berkaliber. Pastikan bagi saya kabinet itu merefleksi kepada kerencaman, dan kalau boleh integriti, amanah tu adalah
asas yang sangat penting dan beliau Tan Sri Muhyiddin sangat perlu bertegas dalam hal ini dan saya rasa dalam keadaan yang begitu mendesak dan edah pun kalau Tan Sri Muhyiddin dapat melepasi ujian di parlimen nanti kan, edah pun tak lama, 2 tahun setengah je akan habis kan. Jadi saya tak fikirlah big guns kan, tokoh-tokoh besar dalam UMNO tu akan bertegas ataupun dalam GPS PAS akan bertegas terpulang kepada ketokohan Tan Sri Muhyiddin bagaimana nak berbincang dengan mereka kan. Tapi bagi saya apa-apa pun kebebasan institusi, kebebasan mahkamah contohnya, institusi dalam kerajaan perlu dihormati. Mana-mana yang ada kes semasa dengan sesudah tu bagi saya teruskan kan. Bagi saya setiap orang kena comes clean dalam hal ini kan, without fear of favor kan. Okey, kita tak banyak masa lagi yang tinggal sebenarnya. Barangkali Dr. Mary, apa yang berlaku sekarang ini adalah satu cabaran yang cukup hebat sebenarnya, bukan saja kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin tetapi kepada semua parti politik, kepada semua rakyat Malaysia sebenarnya. Ini yang akan menguji apakah semangat kita kuat untuk dalam istilah perpaduan nasional itu sendiri, dan apakah harapan Dr. Madilin sendiri. Mungkin ada orang katakan selepas ini akan ada demonstrasi, tunjuk perasaan, mungkin kecil, mungkin besar, daripada parti-parti yang tidak berpuas hati. Pandangan dan juga nasihat Puan. Seperti saya katakan tadi, saya sangat optimis. Saya sangat percaya pada rakyat Malaysia ni. Kita bukan negara ataupun rakyat Malaysia bukan bangsa yang pergi ke jalanan ya. Sebab kita telah melihat kesannya pada 1997 bagaimana dengan berlakunya keadaan krisis ekonomi, rakyat kita pergi keluar, pergi sampai saya ingat lagi insiden itu. Itu bukan cara orang Malaysia, dan kita tidak mahu juga, dan kita tidak mahu yang rakyat Malaysia itu dikaitkan dengan itu. Kita mahu melihat rakyat Malaysia itu rakyat yang matang. Dan tadi walaupun kita menyebut tentang kabinet dan sebagainya, itu adalah tanggungjawab di peringkat 1. Bagaimana kita sebagai rakyat? Apa yang telah kita buat? Kita hanya tahu menjadi keyboard warrior. Itu pun kita pun hebat. Itu pun apa yang telah kita lakukan untuk membantu negara kita. Line up menteri pun dia hantar. Yes. Sebelum Tan Sri Muhyiddin. Betul. Banyak fake news dan sebagainya. Dan saya juga ingin menyentuh sebab saya ni bangsa melekat di akar umbi. Pemimpin kita sebenarnya adalah refleksi kita. They are a reflection of us. Siapa yang kita pilih sebenarnya itulah orang refleksi kita. Kalau kita memilih orang yang rasuahlah pemimpin kita. Sebab itu gambaran kita. So itulah penting tadi bila disebut tentang di negara barat. Bagaimana isu integriti itu sudah menjadi sebati dengan jiwa dia. Macam kita boleh menunding jari. Tiap kali kita tuding jari, kita lupa diri kita. Rasuah itu tidak semestinya hanya dalam bentuk pengambilan wang. Kita rasuah dari segi masa, kita rasuah dari segi segala-galanya. Kami di universiti, di sekolah, di peringkat bawah. Tanya dulu diri kita. Jangan hanya tanya negara kita. Jangan tanya pemimpin kita. Tanya diri kita, apa yang telah kita lakukan untuk negara kita. Okey, menarik. 1 minit saya beri peluang pada Dr. Nazri. Harapan anda juga. Tentu sekali ialah yang saya telah katakan tadi, Tan Sri Muhyiddin dapat buat line up yang baik berasaskan integriti dan amanah, gabungan yang pelbagai kerencaman Malaysia kan, masukkan juga teknokrat baru, refleksi juga keadaan kita pada hari ini, termasuk wakil daripada orang asal dan sebagainya kan, lebih terkehadapan, dan paling penting bagi saya mempertahankan penambahbaikan institusi daripada masa ke semasa dan juga memupuk nilai-nilai yang demokratik lah kan, dengan bicara seperti ini daripada awal pagi contohnya kan, sampai mungkin lewat malam juga mendedarkan masyarakat dengan ilmu tentang dunia dan pelbagai, supaya memupuk jiwa yang kritis kan, objektif terhadap pembinaan sebuah negara bangsa. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madia, Dr. Madilin. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Nazri kerana sudi bersama dengan kami di ruang bicara ini. Dan insyaAllah perkara ini akan terus kita bincangkan, terutamanya bila kita mengetahui nanti tentang line up kabinet di bawah Tan Sri Muhyiddin. Mungkin itu juga menjadi isu yang cukup penting sebenarnya, dan mungkin kedua-dua tetamu saya ini boleh duduk lagi bersama dengan saya untuk bercakap tentang isu ini. Baik, terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan insyaAllah ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.